Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan minum teh dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat ya, saudara Cik Jiang Chin. Apa khabar? Saudara Saidi. Jangan lupa saya hari ini saya live di 3. Satu di Facebook, satu di Instagram, dan satu lagi di TikTok. Jadi saudara boleh tengok mana-mana, pilih mana satu. Sebab kalau ada gangguan boleh masuk mana-mana line itu. Saudara Zamari LC, saudara Samsul Anwar, saudara Izzuddin, begitu juga Isa, saudara Taram Shah Saleh, apa khabar orang Muar? Saudara Zainuddin Al-Qaza, saudara Ros, Wan Syarudin, Azli, Marini. Ini di TikTok, saudara. Terima kasih, saudara. Hari ini, petang ini kita sembang cerita apa? Sebab saya katakan bahawa jam 3.30 petang kita sembang-sembang sambil minum teh. Hari ini saya kegemaran saya minum teh, saudara. Goreng pisang. Ada dua, satu pisang tanduk, satu pisang nangka. Sedap, saudara ya. Saudara Sarip Selaman, saudara Aziz Mohsin, saudara Azhar Tok Kaya, saudara Azli, saudara Said Kidi, saudara Saidi ya dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Minum petang apa saudara? Saudara Amran Muhammad, saudara Sudin. Dekat TikTok ni tak nampak. Dia naik ya, saudara Zaha, Oneng, Abdul Khan. Itu di TikTok, tapi dia gelap di bawah tu. Saya minta maaf kalau saya tak dapat santuni anda semua. Baik, saudara. Suasana di sekitar rumah saya hari ini nampak gayanya mendung. Suasana mendung, dan begitulah keadaannya. Dan semalam semua kita tahu Kerajaan Negeri Selangor telah pun memutuskan untuk tidak mengadakan pilihan raya serentak. Jadi saya tak nak bercakap soal politik ni. Saya cuma sikit-sikit saya sentuh. Sebab ini ruangan saya mengenang kembali kisah silam ya, saudara. Ini memori ataupun memori saya dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, saudara. Kita masih lagi bercerita tentang Allahyarham Datuk Harun Idris, pejuang bangsa, mantan Menteri Besar Selangor, mantan Ketua Pergerakan Pemuda, orang yang terinaya oleh sebab percaturan politik. Akhirnya beliau tersimpan di belakang tabir besi ya, di penjara selama 6 tahun. Baik, saudara, bila saya bercakap tentang Kerajaan Negeri Selangor ni, saya teringatlah, saudara. Kadang ini, situasi ini mengingatkan saya bagaimana untuk kali ini Selangor tidak mengadakan pemilihan atau pilihan raya serentak Dewan Negeri dan Parlimen. Sebagaimana sebelum dulu, tahun 1964, saudara ya, 1964, itulah pertama kalinya Selangor mengadakan pemilihan pilihan rayanya serentak. Sebelum itu tidak. 1955, 1959, 1962 tak silap saya. Kemudian cuma 1964 saja baru diadakan pilihan raya serentak. Dan itulah pertama kalinya almarhum Datuk Harun Idris diminta oleh almarhum Tengku Abdul Rahman supaya bertanding di kawasan Kuala Langat. Sebelum itu, beliau adalah merupakan seorang pendakwa raya di mahkamah. Datuk Harun bukan orang politik dari awal. Jadi dia dijemput, diminta. Kerana waktu itu, saudara, Selangor menghadapi masalah yang agak sukar. Pimpinan parti-parti pembangkang begitu kuat yang dipimpin oleh Tan Chee Koon. Dan waktu itu Selangor dipimpin Menteri Besarnya ialah Datuk Abu Bakar Baginda. Jadi kerana beliau juga bukan merupakan orang politik yang bijak mengatur percaturan politik, maka dimintalah Datuk Harun oleh Yang Mohd Mulia Tengku Abdul Rahman supaya beliau bertanding. Alhamdulillah 1964 terhindarlah Selangor daripada mengalami krisis politik. Tapi 1969 selepas itu berlakulah krisis politik hingga menjebak kepada tragedi 13 Mei apabila Kerajaan Negeri Selangor tidak boleh dibentuk waktu itu, saudara. Jadi sebenarnya sekarang bila berlaku sesuatu di Selangor hari ini, saya terfikirlah hari ini Datuk Harun sudah tak ada, saudara. Jasadnya yang sudah pun disemadikan di tanah perkuburan Jalan Ampang.
Itu adalah sebagaimana doa dan permintaannya, saudara. Almarhum Datuk Arun, dia bagi tahu bahawa dia tidak mahu dirinya disemadikan di makam pahlawan. Jadi sebagaimana dia menziarahi dan melawat penggantinya, itu almarhum Syed Jaafar Albar yang meninggal dunia pada tahun 1977. Ini saya cerita memori, saudara, ya. Apa khabar, saudara? I'm Kamal join Saint Rose. Ini teman di TikTok ni saya masih lagi belum pakar lagi. Jadi saya minta maaf teman-teman dekat TikTok tu, ya, saudara. Saudara Freddy, Puan Sofia, Mama Syukur di TikTok. Kita cerita zaman silam, saudara. Jadi sebenarnya apabila saja Datuk Arun dijatuhkan hukuman bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan yang direka cipta, reka syaya oleh kumpulan yang menentangnya, yang diaduni oleh orang politik. Jadi keadaannya membuatkan beliau tersingkir dan beliau terpaksa meletakkan jawatan. Penggantinya adalah almarhum Tan Sri Syed Jaafar Albar. Bagaimanapun, Tan Sri Jaafar Albar tak lama, saudara. Pada tahun 1977, malam hari Jumaat, iaitu hari Jumaat petang itu, waktu beliau merasmikan persidangan UMNO di Muar, maka beliau mengalami heart attack ataupun sakit jantung dan dibawa ke hospital di Muar, dan akhirnya disahkan meninggal dunia pada 14 Januari 1977. Banyak orang mengatakan bahawa tarikh tersebut adalah seperti bagaimana tarikh kematian almarhum Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak juga meninggal pada 14 Januari, tapi tahun 1976. Dan Allahyarham Syed Jaafar meninggal pada hari Jumaat, saudara. Begitulah orang baik ni selalunya dijemput pulang pada hari yang baik, ya, saudara. Dan selepas itu jawatannya diganti oleh Datuk Syuaimi Kamaruddin. Banyak orang tak tahu, saudara. Sebenarnya Datuk Syuaimi Kamaruddin ni adalah anak saudara pada Datuk Arun. Beliau diharapkan supaya membela, sebab dulu pemuda kuat, saudara. Suara pemuda adalah suara yang lantang dan digeruni oleh pimpinan negara. Jadi waktu itulah Datuk Arun merestui Syed Jaafar sebagai singa UMNO untuk menjadi ketua pergerakan pemuda. Tapi hayatnya tak lama, maka kerana waktu itu Datuk Arun tahu bagaimana dia difitnah dan dijadikan mangsa politik oleh kumpulan yang ada fahaman komunis, Marxis daripada Rusia. Jadi sebab itu beliau merestui supaya kepimpinan pemuda UMNO dipimpin oleh Tan Sri Syed Jaafar Albar. Jadi Tan Sri Jaafar Albar meninggal pada tahun 1977 pada tanggal 14 Januari, hari Jumaat. Jadi waktu perkebumian tu Datuk Arun tengok bagaimana perarakan diadakan. Dia bangga melihat jenazah almarhum Tan Sri Syed Jaafar Albar diusung oleh warga ahli pergerakan pemuda UMNO dan disemadikan di makam pahlawan di Masjid Negara. Di situlah dia berhasrat. Ini saya dapat catatan daripada dalam diary dia. Dalam diary ini dia menulis, dia kata dia melihat bagaimana dia rasa bangga pemuda mengusung kerana jenazah Allahyarham dan disemadikan di makam pahlawan. Tapi dia kata kalaulah dia meninggal dunia, dia tidak mahu diletakkan di situ. Dia lebih suka untuk di tanah perkuburan Jalan Ampang. Saudara, itu sejarahnya. Dan jawatan Ketua Pemuda dipangku oleh Datuk Syuaimi Kamaruddin. Datuk Kamaruddin itu adalah bekas Menteri Besar Terengganu. Sebenarnya banyak orang tak tahu, itulah bapa kepada Datuk Sri Syuaimi. Beliau seorang peguam dan bapaknya juga adalah pelatar belakangkan dunia peguaman, tapi dilantik sebagai Menteri Besar zaman pasca kemerdekaan, abang kepada Datuk Arun. Jadi bila Datuk Haji Syuaimi jadi Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Arun sudah pun berada dalam penjara, dan dia mengharapkan kalau boleh perjuangan pemuda itu harus diteruskan. Pertama, untuk membersihkan elemen-elemen komunis yang sudah dilihat
menyerap masuk dalam politik UMNO. Tapi malangnya Datuk Haji Syuami masih lagi bersekongkol dengan Tun Sen On. Jadi akhirnya kena lebih kurang waktu itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menyertai UMNO pada tahun 81 tak silap saya. 81, 82, ya. Tahun 82 setelah menyertai UMNO, maka Datuk Arun kata kalau begini gayanya, walaupun Datuk Haji Syuami ini adalah anak saudara dia, anak abang dia, tetapi eloklah pergerakan pemuda ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemuda yang tegas, yang lantang bersuara. Jadi dalam pemilihan sebut, saya masih ingat lagi saudara, seluruh jentera Datuk Arun yang memperjuangkan untuk nasib Datuk Arun di penjara bersama dengan anaknya Datuk Mazlan Harun, Tan Sri On Ismail, termasuk juga saudara Tamrin Ghaffar ada sekali. Ramailah pemuda waktu itu yang berjuang dan mahu meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pergerakan pemuda. Dan pertandingan sebut berlaku di Dewan Bahasa, kerana waktu itu rumah UMNO tak siap lagi. Ibu pejabat UMNO di Jalan Tun Ismail tu belum siap lagi, PWTC belum siap. Jadi persidangan yang terakhir pergerakan pemuda UMNO diadakan di Dewan Bahasa setahun sebelum bangunan UMNO disiapkan. Itu cerita lama saudara. Kita harus ingat, ini sejarah silam ni perlu saudara ingat supaya saudara mana yang bersetuju ataupun yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merupakan ketua pergerakan pemuda UMNO yang menewaskan Datuk Haji Syuami disokong oleh Datuk Harun Idris kerana mahukan jiwa perjuangan kepemudaan. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menang majoritinya adalah 10 undi saja saudara, bukan banyak. Dan bermulalah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pergerakan pemuda selaku ketua pergerakan pemuda UMNO Malaysia ketika itu saudara. Saya masih ingat lagi, waktu itu saya adalah sebagai warga jurnalis dan ingatan saya masih lagi belum luntur bagaimana saya bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di pejabatnya di Yayasan Anda. Pejabatnya dekat jalan pantai, jalan dekat Bangsa saudara. Hampir nak masuk pintu masuk nak pergi ke Seri Melaya tu, di situ jalan, tak silap saya jalan pantai lah nama tempat tu. Jadi situlah ia letaknya kolej Yayasan Anda. Dan saya masih ingat lagi, mungkin cerita saya ni jam sana jam sini, saya harap saudara dengar dengan teliti ya. Dan waktu itu saya berjumpa dengan beliau, saya masih lagi warga jurnalis. Dia kata, "Mal, you tunggu sehari dua lagi nanti, I nak buat pengumuman penting, scoop untuk you." Kita wartawan ni dulu saudara, kita memang suka kalau dapat berita-berita panas dan mendahului akhbar lain. Saya ingat saya lah antara wartawan yang menulis awal tentang kemasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Masa itu presidennya adalah Datuk Seri Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Bermulalah era politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keluarga UMNO saudara. Memang ramai orang kecewa sebab ramai orang mengharapkan beliau menyertai parti PAS. Itu perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akhirnya beliau dinobatkan sebagai ketua pergerakan pemuda sampailah ke jawatan timbalan presiden. Mungkin saya akan cerita sedikit demi sedikit perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu teman-teman dalam parti keadilan jangan marah dengan saya rapat. Kalau saya menceritakan cerita yang benar saja saudara, tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Setelah pergilah jumpa dekat pejabat dekat Jalan Gasing tu, tanyalah dengan Kak Wan bagaimana. Masa itu tak silap saya rasanya Nurul kecil sangat lah. Dan rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu di di Petaling Jaya, SS1. Dia rumah Pak Mentuanya di Taman Jaya, di Seksyen 14 dekat Jalan Gasing. Itu rumah Pak Mentua dia. Rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim di SS1, sebelum dia pindah ke Siti Murni. Okey, berbalik kepada cerita Datuk Arun. Banyak orang tanya dengan saya, selain daripada jasanya memberi
hartanah kepada warga bangsa kita yang berhijrah ke kota raya Kuala Lumpur. Ketika itu Kuala Lumpur berada dalam negeri Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Arun, pejabatnya di hadapan Padang Merdeka sekarang ni, saudara, Dataran Merdeka. Dan rumah kediaman Menteri Besar Selangor waktu itu di Kaum Baru, saudara, Jalan Raja Musa tu, Jalan Raja Musa, dekat dengan selepas stadium TPCA. Tapi sekarang ni rumah tu dah tak ada. Ini yang kadang-kadang saya merasakan bahawa kita ni, pimpinan negara kita tidak mahu menghargai bangunan-bangunan lama yang bersejarah. Sepatut rumah itu dikekalkan. Tapi malangnya rumah sebut dirobohkan dan tanah itu dijual pada pemaju. Akhirnya orang buat duit. Itulah masalahnya di Kampung Baru. Masalah Kampung Baru ni sebab ramai sangat orang-orang yang pelahap nak buat duit. Maka akhirnya kawasan Kampung Baru itu, rumah kediaman Menteri Besar Selangor yang pertama itu dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru sekarang. Berhampiran dengan ada satu bangunan tabung haji apa. Sekarang ni rumah tu jadi apartmen. Orang mengaut keuntungan. Ini saya ceritakan yang sebenarnya. Rumah Tok Arun, di situlah pertemuan diadakan, membincangkan saat-saat berlakunya peristiwa tragedi 13 Mei. Baik, saudara. Berbalik dengan jasa Datuk Arun, antara orang yang dibantu oleh Tok Arun menjadi kaya raya adalah Tun Daim Zainuddin. Banyak orang tak tahu ni, saudara. Dia datang daripada Kedah selepas dia dah diisytiharkan sebagai peguam bela yang muflis. Tun Daim masa itu dia muflis, saudara. Sebab dia punya kilang garam dia di di Tanjung Dawai, tak silap saya, di Kedah. Dia ada kilang garam. Jadi kilang garam tu pun karam. Akhirnya muflis lah. So dia jumpa Datuk Arun, dia minta bantuan Datuk Arun dengan ikhlas memberi sebidang tanah di Kampung Pandan yang sekarang ini dikenali sebagai Taman Maluri. Itulah buah tangan waktu Datuk Arun jadi Menteri Besar. Bukanlah Datuk Arun seorang, dengan kelulusan barisan exco-nya meluluskan kepada Tun Daim Zainuddin sebidang tanah yang sekarang ini dikenali sebagai Taman Maluri. Bermula daripada projek itulah Tun Daim Zainuddin jadi kaya raya sampai sekarang, menjadi orang yang terkaya di negara kita. Soal dia ingat tak ingat, dia mengenang tak mengenang jasa almarhum Datuk Arun, wallahu a'lam bisawab, saudara. Saya tak mahu bercerita soal itu, soal peribadi, tapi saya menyatakan faktanya. Bagaimana perjalanan almarhum Datuk Harun Idris sentiasa berusaha untuk memperjuangkan untuk nasib warga bangsa Melayu. Sebagaimana dia macam berjanjilah dengan Tun Razak dulu. Tun Razak akan membangunkan seluruh kawasan di pedalaman, di kawasan-kawasan perkampungan, di desa, membangunkan felda bersama dengan Tan Sri Taib Andak, orang Johor. Tan Sri Taib Andak diarahkan ataupun diamanahkan untuk membuka ladang-ladang felda. Bukan dia buka lah, saudara, tapi hutan-hutan belantara itu diberi tanggungjawab kepada Tan Sri Taib Andak untuk menerangkan kawasan itu sebelum warga felda masuk ke kawasan tersebut untuk membangunkan perladangan kelapa sawit, dan juga ada juga ladang getah. Dulu felda saudara, setiap peneroka dia dapat rumah, saya sebutkan sebagai pisang sesikat. Bekalan air tak ada, bekalan api pun tak ada. Jadi peneroka felda duduk dalam rumah itu, tinggal bersama isterinya, meninggalkan kampung halaman. Selalunya peneroka felda ini asalnya bukan orang kaya, saudara, orang yang miskin, yang tak ada tanah. Jadi disitulah cara Tun Razak membangunkan ekonomi warga bangsanya di luar bandar. Berjutalah warga felda, saudara. Akhirnya tanah-tanah dibangunkan itu menjadi milik mereka, seorang 10 ekar. Tapi kabarnya, saya tak tahu, kabarnya sehingga saat ini masih lagi ada berhutang. Kita pun tak tahu kenapa boleh jadi begitu. Sepatutnya mereka yang berada di anjung kuasa felda ini perlu memikirkan. Ini generasi yang keberapa? Generasi pertama felda itu usaha Tun Razak. Radio Malaysia, Radio Melaya waktu itu, saudara, saya ingat RTM setiap malam menyiarkan drama Fajar di Bumi Permata. Seronok, saudara, masa tu. Bila dengar je drama tu, kita duduk. Masa tu TV pun tak ada, saudara.
ada pun tak banyak. TV hitam putih. Jadi kebanyakan orang kampung dengar kat radio. Pelakonnya Allahyarham Matan Wahab, Saudara Ismadi, ramai lagi lah. Jadi kita dengar cerita macam mana semannya. Bukan kebun Pak Awang tapi di Felda. Di Felda ni sebab dia datang dari pelbagai kaum, pelbagai keturunan. Ada orang Kelantan, ada orang Kedah, ada orang Johor, ada orang Selangor. Jadi rancangan itu, Fajar di Bumi Permata, itulah drama radio yang paling diminati. Kerana pelakon-pelakonnya membawakan watak mewakili negeri-negeri. Kalau yang Kelantan tu, Mek, apa khabar? Kita ginilah, kitanya cakap dialognya dialog Kelantan. Bila bercakap dengan orang Kedah, itulah Asmadi Hasan. Dia melakonkan watak orang Kedah. Awak lagu tu jadinya kebun-kebun kita ni mai gajah tu. Itulah Abang Ambo ni duk kena kejar dengan harimau. Ceritanya dulu. Saudara. Jadi saya dengar cerita di ni Fajar Bumi Permata tu, inilah merangsang warga untuk menyertai Felda. Dan mereka yang menyertai Felda dulu gaji tak ada. Cuma dibenarkan untuk mengambil makanan di kedai koperasi. Lepas 3 tahun bila hasil menjadi, sama ada hasil getah ataupun hasil kelapa sawit ini dijual, maka akan dipotong sedikit demi sedikit daripada hasil kelapa sawit ataupun getah, membayar ini wang untuk bayaran makanan yang diambil daripada kedai koperasi Felda. Saya bukan mudah ya. Jadi Tan Sri Tek Andak tugasnya menebas semua hutan-hutan, membongkar seluruh hutan. Hutan belantara dibongkar dan ada kawasan yang terang, maka datanglah peneroka Felda ini, diberi pula baja, diberi benih apa semua, menanam pohon-pohon kelapa sawit ataupun pokok getah. Itu tugas Tun Razak bersama dengan Tek Andak dan juga Menteri Pembangunan Bandar. Termasuklah waktu itu saya, iaitu warga daripada PAS pun kena bangga juga, kerana waktu itu Allahyarham Tan Sri Asri Haji Muda, beliau menjadi Menteri Pertanian. Secara zaman-zaman dulu mereka walaupun berpolitik tapi matlamat perjuangannya untuk rakyat. Dan Datuk Harun membangunkan warga bangsa yang ada di tengah-tengah kota raya waktu itu di Kuala Lumpur. Kerana Kuala Lumpur adalah kawasan yang cukup biasalah ibu negara. Kuala Lumpur ibu negara, segala-galanya di sini, ke pusat ekonomi dan sebagainya. Sebab itu Datuk Harun berusaha untuk memberi tempat tinggal ataupun rumah-rumah. Sudah pergilah, bertandanglah ke Keramat. Boleh dikatakan seluruh kawasan Keramat itu adalah sentuhan Datuk Harun. Begitu juga di Kampung Pandan, begitu juga di Rawang. Bawalah sampai ke Kajang. Daripada Kajang tu sepanjang pula Jalan Kelang Lama. Saudara, itu jasa almarhum Datuk Harun. Dan dalam keadaan begini, saudara, saya masih ingat lagi lah, terkenang-kenang saya, bagaimana Datuk Harun kadang-kadang sambil disak paip tu, dia berceritalah dengan saya susahnya nak bagi tanah pada orang kampung. Sebab bila dia orang datang sini, bila nak dibangunkan, dah sama-sama mereka pula bergaduh, aku nak belot ini, aku nak lot ini dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, itulah sentuhan almarhum Datuk Harun Idris dalam ekonomi, membangunkan ekonomi Melayu. Antaranya termasuklah apabila Tun Dain Zainuddin mendapat peluang besar luas tanah tu. Bayangkanlah saudara, di seluruh kawasan Felda Lasah Sungai Siput. Siapa ni? Saudara Izzuan Amin, generasi kedua Felda Sungai Siput. Itu semua sentuhan Tun Razak. Di Sungai Siputnya ada, dia selama lagi saudara. Malah saudara, keluarga saya pun ada yang ada di kawasan Ijuk dah silap saya. Pernah dia di Kota Kelangi. Tapi bila saya pergi rumah dulu, saya nampaklah susahnya warga kita, saudara. Warga Felda generasi pertama, air tak ada, tadah hujan. Tadah air hujan dalam tong. Sebab itu kadang-kadang kalau saya mendengar bila saya bercerita malam-malam, saya marah apabila melihat keadaan di Sabah. Sebab masih ada lagi warga kita yang terpaksa minum air hujan ataupun memasak menggunakan air hujan, mandi dan sebagainya. Sedangkan kita dah merdeka sekian lama, dah 60 tahun. Itu gambaran yang saya dapat jasa Datuk Harun membangunkan
orang-orang Melayu di Kota Raya Kuala Lumpur bagi tanah, ya saudara, tapi tidak sunyi dengan perjuangan politik. Dia bersama dengan Tun Razak. Sebab itu bila orang mengatakan dia menentang Tun Razak, dia bukan menentang Tun Razak. Itu ceritanya. Cuma bila kita bercerita tentang Selangor ni, saya teringat lagi. Selepas Datuk Arun dipenjarakan, maka dilantiklah Datuk Ohmad Rafi'i. Saya selalu panggil Wak Hormat. Dia Jawa dia Kuala Langat juga, saudara. Memang kalau dia bercakap tu pekat Jawanya, saudara. Macam saya kata semalam, Wak Hormat ni, dia punya setiausaha yang rapat sekali adalah saudara Jaafar Saad. Saya masih ingat lagi, Jaafar ni orang Kedah. Dia segi politik ni jaranglah nak rapat. Dia membantu dari segi politiknya. Sebab Datuk Hormat ni bukanlah orang yang lawyer, insinyur. Tidak, dia bekas polis. Pasukan Pancaragam Polis Diraja Malaysia. Main gendang besar tu. So, Wak Hormat ni ayat yang kalau saya ingat, saya ingat mungkin teman-teman saya yang pernah berkhidmat di Selangor, mereka akan ingat. Wak Hormat ni lain tak ada. Kalau dia marah kat orang, mulut dia selalu je bloody fool. Dia kalau marah pun, kalau dia rasa tak senang pun, lain tak ada, bloody fool. Dan kegemarannya dia mesti ada ceklat hex. Wak Hormat, Allah lah, saya semoga Allah mencucuri rahmat pada rohnya. Jadi Wak Hormat ni dia mesti ada ceklat hack kalau nak bercakap. Kalau dia nak buat press conference ke, dia akan jerit lah, Japar. Mana Japar? Japar tu Jaafar Saad lah, sulit kanan dia. Ya tu, Japar datang, mana aku punya ceklat hack? Bagi dia ceklat hack, dia pun masuk ambil ceklat hack, dia makan, dia masuk, dia putar dia punya mulut. Saya kata putar, Wak Hormat dah putar dia punya mulut tu, baru datang idea. Dia memberi pencerahan dalam sidang media. Hebatnya Datuk Ohmad Rafi'i ni, kalau kita wartawan membuat liputan, ambil buku nota, catat saja. Dia tak perlu lagi kita balik ke pejabat nak buat story, tak payah. Sebab dia akan mulakan, okey, semua dah sedia, sudah tu, semua ya, dari mana? Utusan. Dari mana? Dari Berita Harian. Ini dari mana? Dari Star. Ini daripada Channel Press. Ramai aku ya. Dia pun ambil makan coklat hack, dia putar mulut dia. Okey. Shah Alam. Itu cara Datuk Ohmad Rafi'i buat press conference. Shah Alam. Titik. Turun bawah. Menteri Besar Selangor yang amat berhormat Datuk Ohmad Rafi'i, hari ini mengumumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor, membina rumah-rumah murah secara dia bukan pakar baca putih. Dia akan tanya Jaafar Saad, apa tu Pak? Fabricated house. Titik. Jadi dia cerita 1, 2, 3, 4 sampailah dia dana berapa para. Ada 9 para tu. Cukuplah. Jangan panjang-panjang. Nanti aku cerita panjang-panjang, bukannya kamu punya editor pakai. Pakailah 10. Itu cara Wak Hormat. Saya ingat peristiwa saya yang seronoknya satu pagi itu, saya rapat dengan Menteri Besar Selangor waktu itu, Tok Hormat. Dia panggil itu Kamal Amir itu, wartawan itu, utusan. Minum kopi. Breakfast lah saudara. Dia tak kata breakfast, dia kata minum kopi. Saya pun pergilah ke kediaman. Jadi saya sampai awal lah. Maklum sajalah, kita ni selalunya awal. Bila saya sampai tu, Wak Hormat baru mandi. Dia baru masuk bilik nak pakai pakaian. Inilah peristiwa yang mengelucukan saya. Jaafar Saad ni nakal juga orangnya. Man. Apa-apa? Hang nak tengok bos aku tak? Boleh? Tengok macam mana bos aku buat siap waktu pagi. Saya pun duduk ikutlah dia. Dia pun buka pintu sikit, tengok. Wak Hormat ini saudara, bila dia nak lepas dia mandi, dia akan berpakaian. Dan dia tidak akan ambil satu helai, tidak. Isteri dia akan menyediakan, kalau saudara tak percaya boleh tanya saudara Jaafar Saad. Dia ada 5-6 helai seluar. Ambil satu cuba. Bloody pull. Tak sesuai. Tukar. Di situ saja 5-6 selai, 5-6 pasang seluar tu dia pakai tu, lah kali yang sesuai dengan dia. Beginilah, aku ni menteri besar. Aku nak ambil pula baju. Kalau baju tu tak sesuai, aku kena pakai kot. Tapi yang kena marah kesian isteri dia, arwah isteri dia. Kamu tak tahu ke aku ni menteri besar? Bloody pull. Nah, dia ambil tu pakai tie. Susah juga jadi menteri besar ini ya. Kemudian mulalah dia cakap, dia bersungut. Aku jadi menteri besar itu kat luar tu. Itu budak nakal itu. Ditulis bukan pasal aku. Tak apa, kasih dia minum kopi. Nanti dia tulis baik-baik. Dia pun keluar dengan tie apa semua.
Tok, apa khabar Tok? Tok bagi Tok. Bagi. Duduk. Apa minum pagi hari ni? Tak tahu. Mana aku punya orang gaji ni? Bloody fool. Wah, dia bloody fool tu bukannya sebenarnya apa-apa dia maki-maki, tidak. Itu ayat yang selalu digunakan oleh orang hormat ni lah, bloody fool. Saya selalu cakap dengan Jeff, make sure aku tak kena bloody fool dengan dia. Hang tunggulah man. Sekejap lagi tengah makan pun hang kena juga bloody fool. Jadi saya pun sambil makan tu, saya ambil lah. Dia kata, kamu tak mau makan ini telur? Saya kata, ini sedap je Tok. Saya makan ni nasi lemak ikan bilis. Bloody fool. Nasi lemak ini makan dengan telur lagi sedap. Itu pengalaman saya dengan Wak Hormat. Macam-macam ada lagi. Tapi saudara, itulah cerita petang kita. Besok saya akan bercerita lagi pengalaman saya dengan arwah Datuk Arun, bersama dengan Wak Hormat. Begitu juga dengan Tan Sri Muhammad Haji Mat Taib. Mereka lah pemimpin besar di negeri Selangor. Tapi kerana hari ini kita bercerita setakat ini sajalah saudara. Besok kita sambung lagi. Teman-teman yang ada dekat TikTok boleh dengar atau senar balik, ataupun boleh tengok di Facebook, ataupun di Instagram. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Jam 9.30 malam nanti kita akan berbicara soal politik negara. Selamat menjamu selera, selamat minum teh petang. Jangan jadi bloody fool. Bye-bye.